Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua pengunjung page Maliga Idaman. Okay, hari ini saya bersiaran di Pejabat Urusan Maliga Idaman di Bandar Baru Tunjung. Okay, terima kasih kepada yang masuk live. Yang mana join live tu boleh like dan share. Okay, topik kita pada hari ini simple saja, kita nak ulas balik antara soalan lazim yang sering ditanya oleh pelanggan-pelanggan Maliga Idaman. Jadi soalan-soalan ni mungkin kita boleh share lah sama-sama kita. Mungkin ada yang nak bina rumah tapi tak tahu nak tanya apa. Bolehlah dengar jawapan daripada saya kejap lagi. Okey, sebelum tu kita tunggu ramailah sikit untuk masuk ni. Okey, kita tunggu. Okey, terima kasih kepada yang join live ni. Boleh stay bersama saya sehingga habis live ni. Sebab kita nak share ilmu lah. Rugi kalau tak dengar ilmu ni. Okey, terima kasih semua. Yang mana join ni boleh komen apa-apa soalan nak tanya. Sebab saya akan jawab sebentar lagi. Okey, ataupun kalau nak mula boleh komen. Boleh komen, bagi support sikit, boleh mula. Bagilah support sikit kat saya. Untuk saya mulakan dengan soalan lazim yang pertama. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih pada Puan Nur Fatihah, Cik Hadi, Cik Saiful ni. Okey. Topik kita pada hari ini simple. Kita nak ulas balik soalan yang sering ditanya. Soalan yang sering ditanya oleh pelanggan. Biasanya orang tanya apa? Kalau nak bina rumah, biasanya apa soalan yang sering ditanya? Okay, kita straight to the point terus lah. Yang pertama sekali, ni umum, biasanya orang tanya, apakah dokumen yang perlu disediakan sekiranya berminat nak bina rumah? Okey, yang pertama adalah salinan grant yang lengkap lah, tak boleh yang tak lengkap. Sebab kita nak check details dari segi sekatan, dari segi bahagian belakang sekali. Dia ada 3 layan semua, di bahagian hadapan, di bahagian hadapan tu ceritakan details dia lah, nombor lot dan semuanya, dan di bahagian tengah tu pula berkaitan dengan nama dan sekiranya ada caveat dan sebagainya lah, dan di bahagian belakang adalah berkaitan dengan ukuran tanah. Okey, dan apa yang perlu disediakan? Yang pertama geran tanah, yang kedua kad pengenalan, dan yang ketiga adalah payslip. Payslip untuk kita nak semak kelayakan anda semua. Okey, ada juga seterusnya soalan lazim yang kedua. Perlukah saya mempunyai tanah sendiri untuk membina rumah? Okey, kalau dengan kami Maliga Idaman, memang kami kata servis bina rumah atas tanah sendiri. Tapi kami juga ada sediakan pakej tanah di beberapa tempat, yang mana kalau anda berminat boleh terus beli tanah dan kita terus bina rumah. Kita boleh terus bina rumah untuk anda. Tapi kita tak ada jual rumah yang sudah siap. Ataupun anda ada choice lain, nak beli tanah di lokasi yang anda mahu sendiri. Contoh nak beli dalam Bandar Kota Baru ke. So far kita tak ada lagi lah dalam Bandar Kota Baru. Okey, untuk details lokasi tanah tu boleh tengok di bahagian website kami. Okey, seterusnya ada soalan apakah maksud harga asas? Apakah maksud harga asas? Ramai yang confused. Nak tahu tak apa maksud harga asas? Okey, harga asas rumah ni adalah total keluasan rumah. Total keluasan rumah contohnya 2000 kaki persegi. Okey, 2000 kaki persegi. Kita darab dengan harga per kaki. Okey, di mana Maliga Idaman kami ada 2 pakej harga, silver dan gold. Okey, kita ambil lah pakej silver 145 sekaki. Okey, katakan 145 sekaki tadi kita darab dengan 2000 kaki persegi keluasan tu. Jadi
harga asasnya adalah RM290,000. Ini yang dimaksudkan harga asas. Dia tanpa aksesori seperti kabinet dapur, pagar ke, ataupun apa-apa hiasan yang ingin ditambah lah, nak bagi cantik balik rumah tu. Macam nak letak hiasan batu hiasan macam wall stone ke, grill ke, itu dikira aksesori tambahan, bukan harga asas. Contoh kalau bajet RM350,000, harga asas RM290,000 ni harga binaan rumah. Kemudian baki balance tu bolehlah kita fokus untuk harga aksesori, untuk cantikkan balik rumah tu. Okey, kemudian ada soalan, boleh Maliga Idaman bina rumah di kawasan banjir? Okey, kalau di kawasan banjir boleh, tapi kita kena lawak baliklah tapak tanah tu. Kita tengok apa yang patut, sama ada kita kena tambun dan kaedah macam mana untuk kita nak elak supaya tak efek pada rumah tu nanti. Contoh macam kita boleh buat dengan rumah tiang tinggi ke, rumah konsep tiang tinggi, sesuailah di kawasan yang banjir. Dan seterusnya ada soalan yang sering ditanya juga, kenapa bina rumah 2 tingkat lebih tinggi dan mahal? Yang mana ada perancangan nak bina rumah 2 tingkat, tertanya-tanya kenapa rumah bahagian atas tu tak sama dengan harga per kaki di bawah. Sudah tentulah dia harga lebih tinggi disebabkan harga upah tukang, penggunaan staging, dan juga penggunaan jentera seperti kren dan menyiapkan kerja-kerja di bahagian tingkat atas ni, dia lebih kos dia melibatkan lebih tinggi lah. Jadi kita ambil harga yang berbeza. Okey, harga yang berbeza, bezanya RM15 per kaki dengan harga di tingkat bawah. So far tak ada lagi yang rasa sama lah, sebab dia memang melibatkan kos yang berbeza. Okey, seterusnya Maliga Idaman ada buat khidmat ubah suai rumah tak? Okey, setakat ni Maliga Idaman tak ada buat apa-apa renovation lagi. Kami tak ada buat renovation, tak ada servis renovation lagi lah. Kami buat rumah start from A sehingga habis, sehingga Z lah, sehingga siap. Renovation tak ada lagi. Okey, dan ada soalan juga, adakah Maliga Idaman membina rumah mampu milik? Rumah mampu milik. Okey, kami membina rumah bermula dengan 1,200 kaki persegi. Kalau 1,200 kaki persegi, kalau katakan darat dengan harga pakej kami, bermula dengan RM180,000 lah, lebih kurang RM180,000. Kalau ada bajet di bawah RM200,000, dah boleh lantik kami, Maliga Idaman, sebagai kontraktor anda. Bolehlah rumah 1,200 tu pun dah sesuai lah untuk seisi keluarga, sesuai dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Okey, kita ada soalan, kalau renovation lepas siap rumah tu kena submit dengan majlis juga ke? Maksudnya macam mana kalau renovation lepas siap rumah? Ni ada tambahan masa dalam pembinaan ke macam mana ya, cik? Saya kurang jelas. Kalau ada pertambahan semasa rumah dalam pembinaan, tak bolehlah, kena tunggu siap rumah. Kalau rumah tu dah siap, dah dapat sijil kelayakan duduk dan semuanya dah settle, nak buat renovation pun tak ada masalah lah. Okey. Kemudian dah siap, kalau dah siap, boleh teruslah buat renovation, tak perlu submit dengan majlis. Okey, kemudian ramai yang tertanya-tanya, sebab setakat ni pun kita dapat banyak mesej, banyak WhatsApp masuk, kami cover dekat area mana. Saya nak highlight, Maliga Idaman hanya cover di 2 negeri sahaja, di Kelantan dan juga di Terengganu. Kami cover 2 negeri, di Kelantan dan di Terengganu. Luar daripada 2 negeri ni, kami memohon maaf. Setakat ni kami tak cover lagi. Andai kata mungkinlah 5-6 tahun lagi ke, mungkin 2-3 tahun lagi ke, kami akan maklum. Kami akan maklum kepada anda semua. Tapi kepada orang luar, Sabah ke, Sarawak ke, anda boleh dapat servis daripada kami dengan membeli pelan. Pelan di website kami. Mungkin nak lantik kontraktor luar kan, kontraktor lain, tapi nak guna khidmat, bukan khidmat, nak beli pelan yang kami jual, boleh terus ke website kami.
Okey. Kalau nak buat pelan rumah mahligai idaman, boleh buat ke tak? Okey, mahligai idaman, kami hanya buat pelan, maksudnya buat pelan yang baharu, bukan pelan yang sudah siap. Hanya untuk pelanggan sahaja, pelanggan bina rumah dengan mahligai sahaja. Selain daripada tu, anda boleh beli pelan yang sudah siap. Okey. Okey, seterusnya antara soalan jugalah, soalan lazim. Adakah orang luar bukan penduduk Kelantan dapat beli tanah di Kelantan? Ya, boleh beli tapi kena masuk Esko dan kena tengok syarat-syarat yang lepas lah. Biasanya ada syarat-syarat dia lah. At least kena stay dalam 15 tahun. Tapi saya kena tengok balik lah. Kata mungkin ada update yang terbaru lah. Mungkin dia longgarkan syarat ke, makin ketatkan syarat ke. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Boleh kalau orang luar boleh nak. Cuma lambat sikit lah. Kena perlu masuk Esko. Okey, seterusnya ada soalan. Jika lot tanah milik saya masih belum dipecah dan dibahagikan, apakah prosedur yang perlu saya lakukan? Okey, yang mana ada tanah tapi masih nama ramai, anda perlu melantik juru ukur untuk buat proses pecah bahagian ataupun proses pecah sempadan. Kena tengoklah antara proses yang terlibat. Boleh tengok antara proses yang terlibat. Kalau nama ramai memang tak boleh nak buat loan, melainkan boleh buat secara cash. Kalau ada cash boleh buat. Okey, ada soalan yang famous juga ni, nak bina rumah tapi status pertanian. Nak bina rumah tapi status pertanian. Kalau nak buat secara cash tak perlu tukar. Kalau nak buat secara cash tak perlu tukar, tapi kalau nak lebih selamat, tukarlah untuk dapat nilaian tu tinggi. Anda kata terjadi apa-apa pada rumah kita, kata nak claim susah lah. At least ada nilainya dengan status bangunan, bukan status pertanian. Okay, tapi seeloknya tukarlah. Tapi ada pilihan sama ada nak tukar ataupun tidak tukar. Tapi kalau nak buat loan bank ataupun loan LPPSA, wajib untuk tukar status pertanian kepada status bangunan. Okey. Seterusnya kita nak tengok soalan apa lagi, soalan lazim dia. Okey, yang ni biasa orang tanya, berapa lamakah tempoh untuk membina rumah? Untuk siap rumah berapa lama tempoh dia? Okey, untuk tempoh bina rumah, untuk start construction lah. Daripada start construction tu biasanya kami ambil anggaran 10 hingga 12 bulan untuk rumah setingkat. Kalau rumah 2 tingkat mungkin antara 12 hingga 14 bulan. Tapi walau bagaimanapun dia bergantung kepada beberapa faktor juga. Antaranya faktor kata ada claim, faktor cuaca, ada mungkin faktor tukang. Sebab dia bukan melibatkan antara kontraktor juga. Dia ada melibatkan pihak lain juga. Contoh nak buat loan melibatkan dengan pihak pihak pembiaya lah. Pihak pembiaya, pihak arkitek, tukang susah sikit nak handle. Kadang-kadang kata tukang lain lah, yalah ada hari cuti dia lah. Jadi ada juga masalah masalah cuaca tu satu, order daripada supplier mungkin lambat sikit ke satu. Jadi mungkinlah boleh on time ataupun mungkin lambat sedikit. Cuma biasanya tempoh anggaran 10 hingga 12 bulan lah. Dia bergantung kepada keluasan rumah tu dan juga desain rumah tu sendiri. Okey, apakah saya dah terangkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi tempoh pembinaan tadi. Okey, dan seterusnya ada soalan yang pernah kita dapat sebelum ni, bolehkah saya buat perubahan kepada rumah semasa sedang dibina? Okey, bolehkah saya membuat perubahan kepada rumah semasa sedang dibina? Kalau ikutkanlah sebelum ni boleh hantar plan, tapi kalau sekarang ni kita rasanya ada info rasanya tak boleh. Nanti kita akan update balik lah. Kita akan update balik boleh ke buat perubahan masa rumah sedang dibina. Kalau sebelum ni dia boleh buat tambahan drawing, ada bayaran dia lah. Mungkin kalau yang kecil-kecil tu tak apalah kot. Okey.
Okey, kemudian adakah kos deposit air dan elektrik ditanggung oleh pihak mahligai idaman? Okey, tidak, kos deposit air dan deposit elektrik adalah di bawah tanggungan pelanggan ataupun pemilik rumah tu sendiri. Okey. Okey, yang mana menonton ni boleh tanya soalan, apa-apa soalan yang nak tanyalah berkaitan rumah ke, tanah ke dan sebagainya. Okey, seterusnya ada soalan lazim juga ni. Berapakah ketinggian bing bawah dan ketinggian lantai rumah ke roof beam bagi spesifikasi mahligai idaman? Okey, untuk ketinggian beam dalam spek asas kita adalah sekaki setengah dan untuk ketinggian lantai ke roof beam adalah sebanyak 12 kaki. Anda kata nak secara detail, kami boleh bagi spesifikasi secara PDF. Boleh kontak pegawai kami untuk dapatkan secara PDF. Okey, seterusnya ada juga soalan yang sering ditanya ni, berapakah anggaran kos guaman? Kalau nak buat loan, sudah tentulah ada kos guaman. Tak kira lah loan ke cash. Kalau cash mungkin rendah lah sikit untuk kos guaman dia. Okey, kalau kos guaman untuk kos dia adalah 3% daripada harga kontrak bina rumah. Okey, 3% daripada harga kontrak bina rumah. Okey, cuma kos sebenar ni dia kena ikut yang dikeluarkan daripada firma guaman tu nantilah, sebab dia depends kepada beberapa kes jugalah. Okey, tanah nama isteri boleh ke loan LPPSA atas nama suami? Kalau boleh, macam mana cara? Okey, kalau ikutkan kena masuk juga nama isteri dalam geran tu. Nanti dia akan bagi portion lah. Maksudnya 1/2 ke macam mana. Tapi nama suami tu boleh stay dalam geran tu. Cuma masukkan nama isteri sahaja. Tanah nama isteri boleh ke loan LPPSA atas nama suami. Oh, maksudnya nanti kena masukkan nama suami. Masukkan nama suami dalam geran. Tapi yang memohon loan hanya suami sahaja. Tapi tak ada masalah lah. Okey, seterusnya apa lagi soalan lazim yang sering ditanya? Okey, berapakah tempoh kelulusan bagi pinjaman perumahan? Okey, tempoh kelulusan untuk loan ni biasanya ambil lebih kurang sebulan lebih hingga 2 bulan. Agak lambat jugalah. Dan dia bergantung dari segi dokumentasi antara klien dan peguam tu. Ada yang kes cepat lah, tapi biasanya lebih kurang sebulan lebih hingga 2 bulan macam tu. Okey, dan seterusnya, okey, ada soalan, apakah potongan luar payslip diambil kira? Kalau nak buat pinjaman LPPSA, potongan luar payslip tidak diambil kira. Sebagai contoh, ada kereta, ada bayaran yang kredit, ada personal loan yang tak nyatakan dalam payslip, tidak diambil kira. Tapi kalau bank, dia akan ambil kira semua tu. Even PT-PTN, SIKRIS, SITOS, dia akan baca semua tu lah. Mungkin akan ada efek lah sikit kalau tak berapa clear. Kalau tak berapa clear, ada SIKRIS, dia akan efek sikit dengan pinjaman kita. Okey, okey, ni soalan yang sering ditanya juga. Bilakah saya perlu membuat bayaran pinjaman perumahan? Bagi penjawat awam, yang mana pinjaman untuk pinjaman kerajaan, pinjaman LPPSA, bayaran bulanan hanya perlu dibayar setelah pemilik menandatangani borang penerima rumah siap. Okey, dan untuk pinjaman bank punya, bayaran bulanan bermula sebaik sahaja bank mengeluarkan bayaran tuntutan pertama kepada kontraktor. Bayaran bulanan awal dikenakan sebelum rumah siap adalah nilai kadar faedah mengikut tuntutan yang telah dibayar oleh pihak kontraktor. Maksudnya kalau pinjaman kerajaan ni, bila rumah dah siap, barulah kita dah tanda tangan borang penerima rumah siap tu, baru kita tolak. Berbeza dengan bank, apabila dah start progress semua tu, dah start tolak dalam akaun klien.
Okey, seterusnya ada soalan umum. Okey, ada soalan lain lagi ke? Okey, adakah Mahligai Idaman membina rumah mampu milik? Okey, saya ulang sekali lagi. Kami di Mahligai Idaman bermula membina rumah dengan bermula 1,200 kaki persegi. 1,200 kaki persegi. Anggaran lebih kurang 180,000 dengan kesesuaian 3 bilik tidur lah. 3 bilik tidur dan 2 bilik air lah biasanya. Kalau bajet anda 180,000, dah boleh lantik kami sebagai kontraktor anda lah untuk bina rumah impian anda. Okey. Seterusnya kita tengok soalan lazim lain lagi. Okey, sekiranya syarat kegunaan tanah pada geran dikategorikan sebagai jenis pertanian, apakah permohonan saya melakukan pembinaan rumah ke atasnya dibenarkan oleh pihak PBT? Okey, PBT tidak membenarkanlah untuk membina rumah di atas status jenis pertanian. Jadi anda kena mohon kebenaran untuk tukar syarat kepada bangunan. Okey. Melainkan nak buat secara cash dan tidak mahu submit kepada PBT. Walau bagaimanapun, seeloknya kita submit supaya kita dapat rumah yang berlesen. Anda kata nak claim apa-apa, nak dapat insurans ke, nanti mudah. Kita ada CJ kelayakan duduk. Selain masukkan nama dalam grant, ada cara lain lagi tak untuk melayakkan mohon loan? Kena masukkan nama pemohon sebab syarat untuk buat loan LPPSA memang kena ada nama pemohon loan tu, kena ada nama lah dalam grant tersebut tu. Jadi sekarang ni nama yang nak mohon loan adalah nama suami kan, tapi nama suami tak ada dalam grant. Memang tu syarat dia. Memang syarat dia memang kena ada nama pemohon loan, tak ada cara lain dah. Melainkan boleh buat secara cash lah puan. Okey. Puan ke saya panggil? Sorry Encik. Okey, Encik Engku boleh masukkan nama pemohon loan dalam grant. Okey, kejap saya dulu. Jadi kepada anda yang ada kelapangan masa, boleh terus ke website kami ni di mahligaiidaman.com. Okey, yang saya baca ni adalah soalan FAQ. FAQ soalan lazim lah. Okey, frequently asked question daripada umum yang sering tanya, boleh baca dekat sini. Mungkin anda tertanya-tanya kan macam mana cara nak bina rumah, boleh dapat ilham dekat sinilah. Soalan yang sering ditanya di bahagian soalan lazim ni. Selain tu anda boleh pergi ke bahagian portfolio untuk tengok desain rumah kami, desain rumah terbaru, portfolio terbaru yang sudah siap. Ni senarai portfolio rumah siap. Ada rumah setingkat dan ada rumah 2 tingkat. Okey, kita tengok contoh ni. Boleh tekan buka. Okey, di bahagian portfolio ni dah nyatakan semua keluasan rumah serta bilik tidur dan juga bilik air. Ni adalah beza. Okey, nampak tak ada satu garisan di bahagian tengah ni yang membezakan rumah yang sudah siap dengan 3D. Kalau yang di sebelah kiri ni adalah 3D rumah. Di sebelah 3D rumah ni adalah lakaran sebelum kita bina, lakaran ilustrasi sebelum kita bina, dan ini adalah hasil rumah yang sudah siap. Dan kita ada nyatakan juga dalam ni, ada masukkan, ada attach sekali dengan floor plan dia, cuma tidak termasuk dengan ukuran lah, sebab ukuran ni agak hak privacy, ada hak cipta daripada syarikat. Okey, jadi kita tak pamerkan ukuran. Okey, kemudian anda boleh virtual tour HD
okey, dekat bawah ni boleh terus masuk ke dalam rumah. Tak perlu nak ke tapak. Maksudnya jimat minyak dan jimat masa. Okey, boleh terus ke tapak, boleh masuk ke dalam rumah. Ni adalah gambar-gambar dalam rumah lah. Okey, boleh nampak dekat sini. Jadi kepada anda yang tengah survey nak bina rumah, anda dah boleh buat shortlist lah. Maksudnya shortlist kontraktor, ataupun dah boleh kata buat pemilihan melalui website, di Facebook kontraktor tu sendiri. Macam dekat Facebook kami, kami juga kata seringkali jugalah buat live di tapak yang rumah yang sedang dibina dan rumah yang kata nak kita dah siap, rumah dah siap. Dan juga kita juga mempunyai website. Ni salah satu platform lah untuk mudah anda akses, tanpa perlu kita habiskan masa untuk kita nak ke tapak lah. Biasanya hari Ahad hingga Khamis ni sama-sama kerja kan. Contoh kami kerja, tapi anda yang nak bina rumah juga kerja. Jadi tak ada masa. Dan on weekend pula anda nak rehat bersama family. Jadi ni salah satu jalan shortcut lah untuk nak survey. Okey, selain tu anda boleh ke bahagian portfolio rumah. Boleh ke bahagian design juga. Okey, boleh ke bahagian design. Okey, boleh tekan mahligaiidaman.com. mahligaiidaman.com. Okey, ni adalah senarai pakej tanah dan bina rumah. Okey, ni yang saya bagi tahu tadi. Macam kami di Mahligai Idaman, kami bina rumah di atas tanah sendiri. Tapi bagi yang tak ada tanah lagi, dan mungkin anda ada berkenal dengan tanah yang kami pamer dekat dalam ni, anda boleh beli tanah ni dan boleh bina rumah dengan kami terus, tanpa perlu pening-pening nak cari tanah dekat lain. Tapi anda kata tidak berkenal di tanah-tanah lot yang kami jual ni, bolehlah maksudnya kami bantu anda untuk cari tanah mengikut lokasi yang anda mahulah. Okey, saya rasa itu sahaja live saya pada hari ini. Simple sahaja bercerita berkenaan soalan lazim. Bercerita berkenaan soalan lazim yang sering ditanya oleh orang-orang lah, berkaitan dengan nak bina rumah. Okey, itu sahaja live saya pada tengah hari ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.